Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran Biologi tingkatan 5, bab 8 dengan subtopik kedua iaitu subtopik 8.2 Biodiversity. Okay. So, dalam subtopik sebelum ni kamu dah belajar tentang beberapa perkara teknikal lah, bagaimana kamu mengelaskan organisma, memakaikan sistem taksonomi yang mana, kan? Sistem menamakan organisma dan sebagainya. Okay. So pada kali ini kamu akan mempelajari secara umum tentang konsep biodiversity itulah. Okay. So biodiversity ni kita boleh kelaskan kepada 3 jenis, iaitu diversity dari segi genetik, yang kedua diversity dari segi spesies, dan yang ketiga diversity dari segi ekosistem. So 3 jenis diversity. Okay. So diversity dari sudut genetik ialah dia merujuk kepada variasi genetik individu, okay, di dalam satu populasi, di mana variasi genetik di antara populasi yang berbeza bagi satu spesies yang sama akan wujudlah. Sebagai contoh, manusia sendiri kita dapat lihat dalam populasi negara kita dan populasi negara China sebagai contohnya. Walaupun kita spesies yang sama tetapi masih terdapat diversity ataupun kepelbagaian dari sudut genetik lah. Okay. Dan kebiasaannya kepelbagaian ataupun diversity dalam genetik ini disebabkan oleh pemencilan ataupun kedudukan geografi kita lah. Dan juga tahap penyesuaian individu terhadap persekitaran. Sebagai contoh, iklim. So, disebabkan negara Malaysia ni dekat khatulistiwa dan genetiknya akan berbeza dengan manusia yang hidup di tempat yang sejuk lah. Okay. So akan ada beberapa ataupun faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan ataupun kepelbagaian dari sudut genetik ni lah. Okay. Tidak akan ada individu yang serupa dalam spesies yang sama. So dia memang akan berbeza lah. Okay. Diversity genetik ni menyebabkan tiada individu yang serupa dalam spesies yang sama. Sebagai contoh, kombinasi genetik yang berlainan ini memberikan variasi terhadap tanaman pokok padi. Okay. So disebabkan itu terdapat pelbagai jenis beras ataupun tanaman padi di seluruh dunia lah. Okay, yang mana setiap jenis ataupun setiap tumbuhan tersebut akan ada variasi genetik masing-masing. Yang kedua adalah diversity species. Okay, diversity species merujuk kepada kepelbagaian spesies lah yang ada pada muka bumi. Okay. Yang mana diversity spesies ini dia merangkumi kepelbagaian ekosistem lah ataupun jumlah bilangan spesies di dalam komuniti tersebut. Dan juga taburan spesies dalam komuniti tersebut lah. Okay. Sebagai contoh, dekat Malaysia ni kita ada hutan hujan tropika, di mana di dalam hutan hujan tropika diversity spesies dia adalah tinggi, iaitu di antara 5 hingga 10 juta spesies serangga kita dapat jumpa dalam hutan hujan tropika. Dan untuk spesies tumbuhan pula dalam hutan hujan tropika, kita akan ada lebih daripada 2 juta spesies. Okay. So diversity spesies ini merujuk kepada kepelbagaian spesies yang hidup di dalam komuniti tersebut. Okay. Dan yang ketiga, diversity ekosistem merujuk kepada kepelbagaian habitat. Okay. Seperti persekitaran darat, lautan dan juga akuatik yang lain lah. Okay. Contoh ekosistem yang kaya dengan biodiversity ialah ekosistem laut. Kita ada ekosistem padang pasir dan juga ekosistem paya bakau, di mana dekat situ kita akan dapat lihat kepelbagaian habitat lah yang hidup di dalam ekosistem tersebut. Okay, dalam subtopik ini kamu akan diperkenalkan dengan perkataan baru dinamakan phylogeny. Okay, apakah itu phylogeny? Phylogeny ini bermaksud sejarah lampau, sejarah evolusi sesuatu spesies ataupun dari mana datangnya spesies tersebut. Menurut siapakah dia punya awal-awal spesies yang pertama tu, phylogeny lah. Okay. Manakala pokok phylogeny ini merujuk kepada rajah bercabang macam peminda yang mewakili hipotesis ataupun kemungkinan hubungan evolusi di antara sekumpulan organisma yang kemungkinan berasal dari satu organisma yang sama. Okay. So pengelasan phylogeny ini, pengelasan berdasarkan sejarah evolusi ini merupakan sistem pengelasan yang menunjukkan hubungan evolusi. Kalau sebelum ni kita belajar sistem pengelasan berdasarkan 8 hierarki itu tersebut, betul? Tapi pengelasan phylogeny ni dia berdasarkan sejarah evolusi. Okay.
Dan kadang-kadang pengelasan filogeni ini diguna pakailah dalam pengelasan moden. Okey. Dan untuk menjalankan ataupun melakukan pengelasan filogeni ini, kita memerlukan sesuatu benda yang kita namakan sebagai struktur homolog ataupun struktur yang ada pada organisma yang ingin kita kelaskan itu. Okey. Struktur homolog ni merupakan struktur yang serupa dalam pelbagai organisma yang mempunyai kemungkinan berasal dari organisma ataupun leluhur yang samalah. Okey. Walaupun pada sekarang ini, pada organisma yang hidup sekarang ini, struktur tersebut menjalankan fungsi yang berlainan. Okay, sebagai contoh, ada empat organisma, manusia, kucing, ikan paus dan juga kelawar. Okay. Di dalam manusia, kucing, ikan paus dan juga kelawar ni kita akan ada struktur homolog yang samalah, iaitu bahagian tangan ataupun bahagian kaki. Akan ada tulang humerus, akan ada radius, ulna, karpal dan juga falang. So kesemua ini akan ada di dalam keempat-empat organisma. Tetapi jika kita perhatikan, fungsi bagi setiap tulang ni ataupun fungsi bagi struktur ini berbeza dalam setiap organisma. Sebagai contoh, manusia ada pada tangan, kucing ada pada kaki, ikan paus ada pada dia punya sirip dia dan kelawar ada pada bahagian kepak dia. So keempat-empat ini akan menjalankan fungsi yang berbeza, tetapi mereka mempunyai struktur tulang yang sama, iaitu humerus, radius, ulna dan sebagainya. So berdasarkan filogeni ataupun pengelasan filogeni berdasarkan evolusi, kemungkinan, dia tidak kata tidaklah, sebab tu dia kata hipotesis. So kemungkinan keempat-empat organisma ini berasal daripada satu organisma yang sama pada ketika dahulu, mungkin 10 juta, 20 juta tahun yang lepas, dia berasal daripada organisma yang sama, kemudian organisma tersebut berpecah dan berevolusi mengikut habitat masing-masing dan menyebabkan fungsi bagi tulang tersebut telah berbeza mengikut organisma. Faham? Tapi struktur tersebut masih lagi ada dalam organisma tersebut dan kita sebut dia sebagai struktur homolog. Okay. So dia menjelaskan bahawa kemungkinan keempat-empat haiwan ini berasal daripada leluhur yang samalah dan mempunyai hubungan yang rapat berdasarkan tulang yang ada lah. Okay. So ini kita sebut sebagai filogeny. Okay. So corak cabang dalam pokok filogeny ataupun mind map ni, filogeny mencerminkan bagaimana kumpulan ini keluar daripada spesies yang samalah, daripada satu spesies yang sama. Kita ambil contoh pokok pula. Okay, dikatakan tumbuhan darat ni berevolusi daripada alga hijau, satu spesies lah. Okay. Dikatakan tumbuhan darat yang pertama dalam dunia ni dia tidak mempunyai tisu vaskular seperti lumut lah. So dia berasal daripada lumut, kemudian dia berevolusi menjadi pokok yang ada biji benih dan sebagainya. Okay. Okay, so ini adalah spesies yang pertama yang dikatakan tumbuhan pertama dalam dunia, kemudian dia bercambah kepada beberapa jenis. Okay. Tetapi dalam keempat-empat struktur ni, lumut, paku pakis, gymnosperma dan juga angiosperma ni, kita akan ada satu struktur homolog yang kita boleh kaitkan dia kepada spesies yang sama yang pertama, iaitu alga hijau tersebut, iaitu berdaun hijau lah. Okay, struktur daun yang berwarna hijau menyebabkan kita boleh katakan empat spesies ini pada zaman dahulu, mungkin 10 juta tahun yang lepas, berasal daripada spesies yang sama, tapi melalui proses evolusi menyebabkan dia bertukar menjadi spesies-spesies yang lain lah. So ini kita sebut sebagai pokok filogeny. Hubungan berdasarkan perkembangan evolusi lah, yang mana akhirnya membawa kepada kemungkinan satu leluhur ataupun satu spesies yang sama pada zaman dahulu. Okay. Apa pentingnya biodiversity kepada alam sekitar? Dia memelihara keseimbangan alam yang mana boleh menjadikan tempat rekreasi, penyelidikan. Okay. Dan kita sepatutnya memelihara dan memelihara biodiversity supaya kita dapat mempelajari dan menjalankan penyelidikan yang tepatlah kepada organisma-organisma tersebut. So, dalam negara kita telah diadakan pemeliharaan seperti taman negara, hutan simpan kekal dan sebagainya lah. Okay.
pemeliharaan situ seperti zoo dan taman botani juga dihasilkan untuk memastikan spesies-spesies ini tidak pupus. Okey. So terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam episod yang akan datang. Satu topik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.